Didik TV KPM. Hai semua, anda sedang menonton Sukses SPM 2022 hanya di Didik TV KPM bersama saya Chris MJ, dan hari ini kita akan belajar mata pelajaran Reka Cipta dengan topiknya lukisan kerja bersama Cikgu Nick. Baiklah Cikgu, apa kata kita teruskan dengan sesi pembelajaran hari ini Cikgu? Baik, terima kasih Chris. Jadi untuk sesi pembelajaran yang kali ini, kita akan mulakan dengan unjuran ortografik. Unjuran ortografik. Prinsip ataupun lukisan unjuran ortografik ini biasanya ditunjukkan dalam dua cara. Sama ada unjuran sudut ketiga dan unjuran sudut pertama. Tapi lazimnya kita menggunakan unjuran sudut ketiga lah. Okey, penghasilan lukisan unjuran ortografik menggunakan dua prinsip, iaitu prinsip unjuran berpusat dan prinsip unjuran selari. Okey. Jadi perkataan unjuran ni Chris, sering kali kita gunakan dalam lukisan pandangan ortografik lah. Okey. Bagi menggambarkan kaedah bagaimana lukisan itu dibina. Jadi ini adalah kedudukan pandangan objek yang kita letak sama ada menggunakan sukuan pertama. So simbol dia sama ada sukuan pertama seperti di sebelah atas, sukuan ketiga seperti di bawah. Jadi kita boleh kenal pastilah, recognize macam mana dia punya bentuk lukisan. Okey, lukisan unjuran ortografik menggunakan sukuan ketiga. Lazimnya kita gunakan sukuan ketiga. Okey. Baik. Sekarang saya akan jelaskan konsep asas unjuran ortografik. Jadi pelajar-pelajar, murid-murid boleh tengok macam mana cara garisan itu diunjurkan. Baiklah. Okey, untuk mendapatkan pandangan atas seperti ini, apabila kita unjurkan garisan dan kita akan lihat seperti macam kita tengok plan lah. Kemudian pandangan atas, daripada pandangan atas kita unjurkan ke hadapan, maka kita akan dapat garisan unjuran pandangan hadapan. Pandangan hadapan. Dia menghadap di sini. Okey, seterusnya pandangan sisi apabila kita unjurkan, okey, kita akan dapat pandangan sisi sama ada sebelah kiri ataupun sebelah kanan. Macam kita tengok side lah, dari kiri ataupun kanan, pandangan sisi. Jadi biasanya, okey, saya teruskan ya. Konsep unjuran ortografik ni dia ada tiga pandangan. Pandangan atas, hadapan dan pandangan sisi. Dan lazimnya kita akan menggunakan sudut 45 darjah lah. Okey, 45 darjah untuk mendapatkan sisi yang sempurna. Okey, lukisan yang lebih tepat. Jadi seperti mana contoh tadi, kita terjemahkan dalam tiga bentuk pandangan. Okey, macam mana nak lukis? Okey, buat satu garisan unjuran. Okey, 1 2 3 kita unjurkan ke bawah. Itu yang dimaksudkan dengan unjuran. Kita unjurkan garis ke bawah dan ke kanan. Tujuan dia untuk mendapatkan pandangan hadapan dan pandangan sisi. Okey. Jadi yang pertama itu pandangan atas. Yes. Pandangan atas. Baiklah. Okey. Apabila siap pandangan hadapan, kita tebalkan garisan objek. So kalau Chris tengok sini, ada beza kan, betul tak? Warna biru tu halus sahaja. Betul. Ya, yang hitam tu kita tebalkan dia. Ya, nampak ya murid-murid? Okey. So kita teruskan pandangan sisi. Kita unjurkan garisan ke sudut 45 darjah. Okey, apabila kita mendapatkan satu garisan unjuran, okey, seperti ini, maka gambaran untuk pandangan sisi akan terhasil. Lepas ni kita akan tebalkan dia. Macam ni kita lihat dari sisi di sebelah kiri ni, kita akan nampak bagaimana garisan objek itu ditebalkan. Jadi lengkaplah tiga pandangan asas ini. Okey, faham. Sekarang kita nak tengok lukisan ortografik unjuran sudut ketiga, bagaimanakah cara untuk melukis bagi permukaan rata. Okey? Jadi permukaan rata ni, sisi-sisi dan permukaan bongkah berpermukaan rata mestilah selari dengan satah menegak dan satah mengufuk. Seperti mana yang saya terangkan sebelum ni, bila sebut satah menegak, kita tahu pada paksi Y. Paksi Y, okey. Satah mengufuk, paksi X. Yes, pada paksi X. Okey. So, contohnya, bagaimana cara melukis ortografik unjuran sudut ketiga seperti ini. Sama macam konsep tadi. Pertama sekali kita lukis pandangan atas. Okey. Kita lukis pandangan atas. Kemudian unjurkan garisan ke bawah. Okey. Bagaimana nak unjurkan garisan ke bawah? Pastikan murid kenal pasti panjang, lebar dan tinggi. Kemudian tahu kedalaman bagi sesuatu objek tersebutlah. Okey. So, bila kita dah tahu kedalaman satu objek, barulah kita boleh buat garisan unjuran dan kita tebalkan garisan pandangan hadapan. Okey. Kemudian
Untuk mendapat pandangan sisi, kita buat satu garisan yang kita unjurkan daripada pandangan hadapan dan pandangan atas. Pandangan atas akan ada persilangan garisan 45 darjah ni bagi mendapatkan sisi yang sama. Okey, dia tak boleh pakai sudut selain daripada 45 darjah, Chris. Okey. Memang dalam prinsip lukisan ortografik mesti sudut 45 darjah. 45 darjah. Okey, bila kita unjurkan pertemuan garisan antara daripada pandangan atas dan pandangan hadapan, maka yang terhasil di sini ialah pandangan sisi yang lengkap. Jadi Chris nampak tak garisan ni? Kenapa garisan dia macam tu, cikgu? Boleh kita tanya Dia lebih murid-murid dotted. di rumah tak? Boleh. Okey. Siapa boleh bantu saya? Garisan yang putus-putus ni namanya apa je? Nak bantu angkat tangan. Boleh. Tasha. Tasha, silakan. Garisan terlindung. Ya, betul Chris. Garisan terlindung. Garisan terlindung ni, okey, macam contoh, saya bawa tunjuk blok ni. Chris pun ada blok juga. Ya. So, macam kita tengok dari ni, kita nampak, betul tak? Pandangan mata kita nampak dari sini, betul? Betul. Okey. Tapi bila kita berada di belakang ataupun mata pandangan kita di sini, di sebalik, kita nampak ada garisan terlindung. So, kalau Chris tengok, okey. Kalau Chris tengok ni, ada garisan terlindung warna merah di belakang ni kan, betul tak? Betul. So, kita bayangkan objek ni macam dia terlindung. Sebab tu garisan dia macam tu, cikgu? Ya. Apabila garisan terlindung, kita buat simbol garisan putus-putus. Simbol garisan putus-putus. Okey. Okey. Alright. Okey, murid-murid semua faham ya? Okey, terima kasih Tasha membantu. Okey, seterusnya bagi permukaan bongkah permukaan condong. So kalau condong ni macam ada slope sikit. Kan Chris? Okey, bongkah permukaan condong ni mempunyai sisi atau permukaan yang tidak selari dengan satah menegak atau satah mengufuk. Kalau yang tadi dia ada permukaan menegak dan mengufuk, yang ni dia ada campuran. So ada condong. Okey. Maklumat ukuran sisi dan permukaan yang serong boleh dikenal pasti dengan mengambil ukuran hujung permukaan satah yang menegak atau mengufuk. Okey, sama macam konsep tadi, melukis unjuran ortografik bagi permukaan rata, cuma permukaan rata permukaan condong ni kita kena dapatkanlah dia punya hujung dengan hujung ni. Maksudnya yang tadi kedalaman, ini pun sama juga kedalaman tapi dia ada slope turun ke bawah. Jadi contoh dia seperti yang saya paparkan. Okey, kita lihat caranya. Pertama sekali, lukis pandangan atas dulu. Okey, selalu objek. kita kena mula dengan pandangan atas, betul tak, cikgu? Ya, betul. Okey. Pandangan atas. Kemudian terus ke pandangan hadapan, unjurkan garis. Okey, bila tengok daripada atas, kita nampak daripada sini, pandangan pada sini ialah pandangan hadapan. Okey, kemudian unjurkan garisan ke sebelah kanan untuk kita dapatkan pandangan sisi. Maka apabila kita tebalkan garisan tersebut, terhasillah pandangan sisi yang kita inginkan. Okey? Alright. Jadi kita minta rakan-rakanlah murid-murid kita untuk menghasilkan lukisan. Jadi saya ada latihan. Ada latihan dah. Raja di sebelah menunjukkan pandangan atas dan pandangan hadapan bagi suatu unjuran ortografik sudut ketiga. Lengkapkan pandangan sisi itu. Jadi Chris, kita minta murid-murid untuk hasilkan lukisan ni lah. Boleh, cikgu. Lengkapkan pandangan sisi. Okey. Jadi kita berikan masa untuk murid lukis pandangan ni. Mungkin kita boleh bagi masa 1 minit, cikgu? Boleh tak? Boleh. Kita bagi masa 1 minit untuk mereka lengkapkan. So, sambil-sambil tu, saya pun akan cuba hasilkan lukisan ni untuk di apa, whiteboard ni atau smartboard? Di smartboard ni untuk kita buat perbandingan. Boleh, cikgu. Adakah jawapan mereka sama? So cikgu nak pakai apa tu, cikgu? Pembaris besar sangat tu. Kalau Chris nampak ni. Okey, yang ni kita ada alat bantu. So pembaris yang besar ni kadang-kadang kita boleh panggil dia T-square. Sebab apa? Dia ada board dia dan dia ada track ni, maksudnya dia boleh membantu pelajar untuk mendapatkan garisan yang lurus. Bila dia letak dekat board tu, okey, cantik dia pergi. Contohlah saya letak di sini. Okey, kita buat satu garisan untuk kita buat dapatkan garisan unjuran. Contoh ini saya buatkan inilah secara live di board ni. Okey. Unjurkan saja. Unjur saja kepada garisan 45 darjah lah, cikgu? Ya, betul, Chris. Nama pun garisan unjuran. Garisan unjuran. Jadi bila kita unjurkan garisan ini. Ya. Chris nampak Nampak. So yang kita nak dapatkan ialah pandangan sisi. Ya, betul. Jadi dapatkan garisan unjuran untuk dapatkan permukaan di sini. Okey. Bagi pandangan
sisi. Okey, yang ni tak lengkap saya sambung je. Okey. Okey, boleh. So nampak tak ini gambaran awal dia? Nampak? So sebagaimana murid lihat objek ini kita pandang dari sisi. Ya. Nampak tak gambaran dia? Warna biru ni ialah part bahagian sini. Okey. Nampak. Saya gunakan warna lain lah untuk membantu murid. Okey. Okey. Saya Mungkin tebalkan cikgu boleh garisan guna warna ini. hitam kot. Okey, garisan ini. Okey. Okey, garisan ini dan ini. So okey. nampak ya? So pandangan daripada sini pula kita kena lengkapkan juga sebab kita lihat daripada sebelah sisi. Okey. Faham? Macam mana saya menghadap sini, Chris nampak saya sebelah kiri kan? Ya. Sisi. Betul. Okey. Dan macam mana So murid-murid kita dah tengok siap jawapan tak? murid-murid kita. Boleh tak? Okey, mungkin boleh tunjukkan jawapan di boleh kamera. tunjukkan jawapan. Dan Cikgu Nick akan cek. Wah. Oh, Hafiz betul. Wish, cantiknya. Tasha pun betul, Atika betul, Hidayat pun betul. Okey, bagus, semua dah nampak. Yang penting murid kena tebalkan objek. Okey. Sebab tu ada garisan binaan dan objek. Sebab macam saya bezakan sini Chris, warna merah ni ialah binaan dan hitam ni adalah objek. Jadi semua pun dah dapat berapa markah ni cikgu sebenarnya? Okey. Kalau soalan macam ni. Kalau soalan macam ni biasanya 3 markah. 3 markah. Tengok pada aras dia, kesukaran dia. Kalau garisan binaan betul, objek betul, dah 2 markah. Okey. Objek lukis pandangan sisi tepat, 1 markah. Jadi semuanya 4 markah. 3 markah. 3 markah, faham. Binaan, objek, semua ni membantu memberi markah. 1 markah. Okey. Tengok pada aras kesukaran soalan lah. Tapi macam ni memang required 3 markah. Okey, faham. Baiklah, terima kasih cikgu. Itu dia perkongsian Cikgu Nick untuk topik lukisan kerja, lukisan ortografik. Baiklah cikgu, dengan itu kita berehat sebentar, boleh tak cikgu? Boleh. Kita rehat sebentar. Kepada murid-murid di rumah, jangan ke mana-mana. Kita akan kembali lagi hanya di Sukses SPM 2022 Didik TV KPM. Didik TV KPM